Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kuliah terakhir sebelum kita meninggalkan sesi minggu 2 minggu sudah, kita masih dalam perbincangan, dalam ulasan tentang sunat-sunat hai'ah dalam sembahyang. Sebelumnya kita telah bincang sunat ab'ad, tapi kerana sunat hai'ah yang telah saya mulakan pada kali dahulu belum selesai sampai dekat 7 sahaja, elok saya buat ringkasan dulu. Sunat hai'ah ini banyak sebenarnya, ini sebahagian sahaja yang disebut. Satu, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Tak angkat pun tak apa, kalau angkat bagi betul. Kita bincang banyak dah. Yang keduanya, kita baca doa iftitah. Doa iftitah, doa pembukaan. Doa merupakan permulaan bagi kita memulakan sembahyang. Iftitah makna pembukaan. Dan banyak besi pada iftitah itu. Yang kita baca tu satu besinya. Lepas tu, kalau kita berimam ataupun sembahyang seorang diri, kita baca Fatihah, di ujungnya kita sunat hai'ah. Kita kata amin. Tak kata pun tak apa, tapi rugilah tak kata, sebab amin itu ialah, ya Allah, tunaikanlah doa kami. So, dalam Fatihah kita ada doa ihdinas siratal mustaqim, itu doa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, doa. Bila habis berdoa, imam berdoa, imam baca Fatihah jahar, yang belakang orang semua kata amin. Dan malaikat pun yang bersama-sama dalam solat itu juga mengatakan amin. Ada sahih Nabi menyebut, kalaulah malaikat mengaminkan sama dengan amin kamu itu, maka Allah Ta'ala akan mudah makbulkan doa. Semana bila sebut yang ada pertikaikan masalah doa jamaah ini, bolehkah seorang baca doa yang lain semua pakai dengar, kata bolehkah tidak? Itu Fatihah, doa saja. Yang belakang untuk amin, ke semua orang amin, malaikat pun amin. Doa jamaah, doa ramai itu qunut. Imam baca qunut seorang saja, doa Allahumma hdina fi man hadait, doa belakang kata amin, senang jawab. Yang keempatnya, kita sunat hai'ah. Kalau kita imam ke seorang diri pun, lepas Fatihah, lepas amin, kita baca surah. Panjang pendek bergantunglah kepada keselesaan kita dan kemudahan kita. Tapi kalau kita jadi imam sembahyang, Nabi melarang kita membaca panjang. Panjang tu bergantung kepada zaman tu lah. Zaman sekarang ni panjang tu panjang mana? Kalau duha pun panjang dah, berat lah. Panjang tu baca 200 ayat, kira panjang lah. 100 kira panjang. Kalau ayat lazim tu, kalau iqra' apa semua tu baru 28 ayat, tak panjang. Tapi itulah dia katakan sunat ataupun dijaga, jangan baca panjang sampai makmum naik marah ataupun naik hilang khusyuk dia. Dan setengah daripada sunat hai'ah juga kita sebut bila kita tunduk rukuk, kita nak bangun, nak angkat sami Allahu liman hamidah, kita menyebut sami Allahu liman hamidah, itu sunat hai'ah. Kalau kita tanggung kepala diam pun tak apa, tapi nampak sangat. Pasal tak kata Mu'amilah saya
sembahyang kemudian saja. Selagi ada ruang yang boleh kita mendapat pahala, ambil peluang itu, jangan tinggal. Sebab kita tidak tahu di antara sembahyang kita itu berapa peratus kah yang diterima. Kita akan jumpa kejap lagi. Dan di antara setengah sunat juga dalam ni, sunat membaca qunut rakaat yang kedua daripada subuh dan witir nisfu yang kedua pada Ramadan dan setiap sembahyang itu dimasukkan. Ada yang dikatakan sunat qunut, ada yang dikatakan sunat hay'ah, ada yang dikatakan sunat arba'at. Tapi yang penting sekali bahawa itu semua tidak termasuk rukun, tidak termasuk wajib. Sebab mari sambung malam ni. Sambungan malam ni. Dan jika yang tengah-tengah, dan jika imam dibaca dengan lafaz jamak seperti bacaan Allahumma hdina fi man hadait ke qunut ni hingga akhirnya, setengahnya sunat dibaca antara dua sujud Rabbi ghfirli warhamni. So kesemua bacaan-bacaan selain daripada Al-Fatihah, semua bacaan, apa sahaja bacaan dalam sembahyang selain daripada Al-Fatihah, sebab dia rukun, dia masuk dalam sunat. Baca apa pun, hatta takbir intiqal, Allahu Akbar juga bacaan, Sami Allah liman hamidah juga bacaan. Semua bacaan-bacaan dalam sembahyang itu adalah termasuk dalam sunat hay'ah. Tapi eloklah dipelihara dan dijaga sunat-sunat ini kerana dia ada jelas. Yang sunat membaca doa kemudian daripada tasyahud dan salat selawat Nabi lah, tasyahud akhir. Maksudnya sunat membaca doa kemudian daripada tasyahud tahiyat tu lah, tasyahud dia berakhir dengan wa ala ali Muhammad. So kama salli ta'ala Ibrahim tu dah dekat sunat. Doa apa dia tu? Allah maghfirli, Allah marhamni wa afi, apa sahaja yang di sini. Jangan maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa asrartu wa ma a'lantu ma asraftu. Itu doa. Itu doa selepas daripada kita selesai membaca tahiyat. Tahiyat selesai dengan wa ala ali Muhammad. Lepas tu sunat. Kama sallallahu Ibrahim tu dah sunat. Bila Allah pilih maqaddam tu dah sunat. Sepanjang mana yang boleh kita masuk dalam doa selepas tahiyat itu, dia masuk dalam sunat-sunat hay'ah dalam sembahyang. Ini yang disebut dalam kitab inilah yang saya rasa yang dominan, yang biasanya orang Tenggara Asia membaca tahiyat ini. Allahumma qulli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Itu maksud di jangan orang baca, minta Allah lindungi kita, jauh kita daripada azab kubur. Wa fitnatil mahya wal mamat, so, fitnah yang berlaku semasa kita hidup pun banyak berlaku fitnah. Lepas mati pun kadang lebih teruk fitnah. Fitnah mamat ni fitnah orang mati. Sebab tu Islam meletakkan baik sangka kepada orang Islam yang lain. Kalau orang yang telah mati, jangan menyebut keburukannya, melainkan yang buruk sungguh. Terpaksa kena sebut buruk je lah. Fir'aun, baik tak mana Fir'aun? Sebab tu dikubur laknatullah. Syaitan, baik tak mana syaitan? Sebab tu disebutkan laknatullah. Ini orang Islam ni yang pada zahir dia, walaupun dia mati bunuh diri, tapi jangan sebutlah keburukan dia. Sebab tu fitnatul mamat ni, mati ni, setiap kali kita menyebut keburukan ataupun kejahatan orang yang telah mati,
dia mendapat dosa, mendapat seksa. Kita sebut kebaikan doa pada orang yang telah mati dan mendapat kebaikan. Itu yang disebutkan sipulan Allah yarhamu, almarhum pulan bulan. Almarhum itu yang Allah Ta'ala kasih. Allah yarhamu, semoga Allah mengasihani dia. Kita cantik bahasa-bahasa yang disusun dulu. Tersebut nama Nabi, salawatu wassalamu alaihi. Sebut nama sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Sebut Ali karramallahu wajhah, dia seorang mendapat gelaran karramallahu wajhah, muka dia Allah muliakan. Kerana Ali dia bukan Nabi, tapi dia tidak pernah menghadap berhala. Ali dia bukan Nabi, Nabi tak pernah, Nabi tidak menghadap berhala, dia maksum. Tapi Ali tidak pernah menghadap kepada mana-mana berhala sejak kecil. Maka julukan diberi Ali karramallahu wajhah, Allah memuliakan mukanya sampai tidak pernah langsung menghadap kepada berhala. Sahabat mana Imam Syafi'i radhiyallahu an. So betapa indah seluruh umat ini mendoakan kebaikan kepada orang yang mati. Kalau ini bukan orang yang jauh dengan kita, sahabat-sahabat kita meninggal, kita sangka baik kepada itu, kita kata Allah yarhamu. Itu yang saya katakan bahawa besar sangat makna pertautan antara umat. Itu dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Semua orang mukmin itu dia bersaudara, dia bertali menali. Fa aslihu, kita ambil yang baik, perbaikilah kamu baina akhawaykum, di antara hubungan kamu dengan kawan kamu, bukan kawan dengan kawan. Kalau yang berselisih, salah faham, diperbaiki, diperbetulkan. Orang yang berusaha untuk memperbaiki perhubungan yang tidak baik itu, dia panggil islah zatul bayin. Islah ini lebih baik daripada beribadat berbulan-bulan. Islah zatul bayin. Malah inilah dia satu lubang yang dalam syarak mengharuskan berbohong untuk memperbaiki dua orang yang berselisih. Malah ulama mengatakan bahawa sunat berbohong untuk memperbaiki dua orang yang sedang berselisih. Dia bawa sampai kepada orang yang poligami, sunat berbohong untuk memperbaiki suami isteri. Jangan pergi jauh lah, ambil yang besar-besar. Maksudnya ada perkara yang tidak boleh dibuat, berbohong, tapi demi untuk memperbaiki keadaan dia boleh berbohong. Terutama islah zatul bayin. Itu saya kata, kalau itulah hubungan sampai mati pun orang mendoakan. Sampai orang Islam ke semua ini tak pernah mereka tinggal bila sembahyang Jumaat itu. Seluruh dunia dalam dunia Islam ini, seluruh imam masjid yang diaminkan oleh seluruh orang yang salat jemaat yang dirukunkan, Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Cuba tengok satu sistem yang diletakkan begitu rupa, yang tidak seorang pun kecuali kita mendoakan orang yang telah mati dahulu, kita mati pula orang belakang doakan kita pula. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya. Dan dia tidak berdoa kepada orang lelaki yang pergi Jumaat saja, yang tak pergi Jumaat pun. Muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, al ahya yang hidup wal amwat yang mati. Itu pertautan keindahan agama Allah Ta'ala yang terus memberi berbagai-bagai kemudahan dan kebaikan. So kita buat kepada orang kebaikan, buat kepada kita. Ni
doa-doa yang dia katakan sampai minta azab kubur itu diringankan, fitnah. Wa fitnah Masih Dajjal yang kita minta daripada awal, walaupun kita tidak semestinya kita berjumpa dengan Al-Masih Ad-Dajjal, walaupun banyak orang tafsirkan Dajjal dah ada dan sebagainya, tak apa. Tapi maknanya daripada dulu lagi pun, zaman Dajjal tidak ada pun, kita dah berdoa dah, minta kepada Allah Ta'ala jauh daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Saya lihat dalam konteks lain, fitnah Masih ini bukan sahaja menunggu kepada imam apa nak saya, Nabi Musa, Nabi Isa akan turun akhir zaman, tapi fitnah yang besarnya fitnah Kristianiti itu, fitnah yang masuk dalam kalangan umat Islam, yang kurang asas-asas agama, yang terpengaruh dengan ajakan, bisikan, godaan Masih Kristianiti. Ini orang tak berasa gerun, dia semakin hebat. Tengok tu yang disibat bawah itu, yang dibuat macam ayat Quran juga, yang macam ayat Quran. Dia tengok balik bukan ayat Quran, ada orang bodoh rumah dah. Itu perkataan yang diambil dalam Injil. Dan beberapa ramai anak muda sekarang yang kalau tidak terus menjadi Kristian pun, yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran Kristian. Dia memandingkan antara rumitnya, susahnya jadi orang Islam dengan mudahnya jadi Kristian. Semudah kau percaya sudah kepada Isa anak Tuhan, selesai. Semayang tak jadi masalah besar. Semudah itu. Nak comparekan sembahyang ataupun servis dalam Kristian, dia ada hari Ahad, dengan kita hari Jumaat pergi ke Jumaat sembahyang dan sebagainya. Memanglah kalau nak cari jalan mudah, dia tidak payah ambil sembahyang. Tengah main bola boleh sembahyang. Tenang bola gol masuk tu sembahyang dulu. Takkan semudah itu, takkan penghormatan salat waktu orang begitu. Tak apalah. Tapi saya nak sebut ni, so ini yang dia unsur yang dimasukkan, saya katakan fitnah Masih ni. Luar ramai. Di luar negeri berapa ramai. Cuma fakta yang terakhir bercakap tajuk ni dalam majalah luar negeri yang keluarkan di Kuwait, saya langgan tu, so Vatican telah mengeluarkan suatu angka bahawa pengaruh Kristianiti di barat daripada tahun 1995 sampai ke tahun 2009 baru ni, angka-angka orang yang memeluk agama Kristian di kalangan anak muda dan sebagainya, dia terus menurun dari 1% 1995 dia menurun. Yang paling baru ni dah sampai kepada angka kekurangan turun itu kepada 24%. Dia menurun. Tapi kita dapat timbal balik atau kita kena faham balik, itu satu fakta yang betul. Kejayaan mereka telah dapat mengkristiankan orang Afrika dan naik sebanyak 40%. Afrika 40%. Saya maksud inilah poinnya. Ini fitnah besar yang boleh menggugat keimanan orang-orang yang telah Islam dah. Jadi kita minta doa tu, minta jauh dari fitnah itu, fitnah kepada kita, anak-anak kita, bangsa kita dan sebagainya. Ya muqallibal qulub, sabbin qalbi ala dinik. Kita minta mohon ya Allah yang membalik-balikkan, yang mengubah-ubahkan hati manusia
sabit qalbi, tetapkan hati saya berpegang di atas agamamu. Itu penting. Betul tak? Sebab tu doa lepas daripada Fitnatul Masih. Fitnah Masih ini menyebabkan orang berubah agama. Kita minta jauhkan fitnah Kristianiti ini. Kita minta Allah tetapkan hati saya berpegang terus di atas agama Allah yang benar. Itu. Dan satu lagi yang ketujuh, sunat hayah juga, duduk pada tasyahud akhir. Tawarruk. Nama istilah duduk akhir tawarruk. Tawarruk ini macam kita buat je lah, tapi istilah ya, duduk cerita, iaitu duduk atas dua punggungnya dan keluarkan kaki kiri di bawah betis kanannya. Itu duduk tawarruk. Ya, kita faham itu sunat. So, ini clash khilaf madhabi. Itu dalam mazhab Syafi'i umumnya kita duduk tahiyat akhir, duduk punggung rapat ke lantai dan kaki kiri masuk di bawah betis kanan. Kita buat biasalah tawarruk. Di dalam Hambali, Maliki dan Hanafi, mereka duduk tahiyat awal dia panggil iftirash, macam duduk antara dua tahiyat, duduk antara dua sujud. Akhir pun sama. Tak apalah, kita ada hadis, dia pun ada hadis. Saya terangkan bahawa sunat duduk dalam tahiyat akhir itu duduk tawarruk, di mana kaki satu tegak, satu kaki lagi masuk di bawah punggung, berselang di bawah betis kanan. Dan pada tasyahud awal dan duduk antara dua sujud dan duduk istirahat iftirash. So, selain daripada tahiyat akhir itu, tahiyat awal dan duduk atas sujud, duduk iftirash. Iftirash apa dia? Punggung duduk letak atas kaki kiri. Kita buat tu lah. Istirahat nama iftirash. Tak apa. Tapi saya nasihatkan, kerana ada kena-mengena sunat ini dengan keadaan orang yang semayang. Kalau kita bersembahyang, bersolat macam kita ni, ruang kosong banyak, duduk tak rapat sangat, memang duduk secara tawarruk itu elok. Tapi kalau orang rapat sangat, macam di Mekah, sembahyang sampai nak buka ini tak boleh. Nak tahiyat, kalau main tahiyat akhir duduk bawah tu, senggang kawan sebelah tu, dia marah. Kita pun tak relax, dia pun tak relax, sebab rapat sangat. Itu saya guna sunat tu. Bila kita semayang sampai ke peringkat mengganggu jiran, ganggu hukum dia haram. Tambah kita duduk pula, duduk kaki dia pula, kaki makan cekam pula tu. So, tak relax. Bila kita rapat sangat, duduk iftirash, tak apalah iftirash, tawarruk kaki bawah, so, kita menyenggeng. Tambah yang baru belajar sembahyang, lagi teruk senggang dah. So, dia pun tidak relax, orang sebelah tak relax, mereka tak relax. Pada ketika itu jangan buat sunat sampai kepada peringkat kita haram. Samalah kaedahnya nak kecup hajat sebab tu hukum dia sunat. Tapi kena terajar orang dulu. Tolak orang. Sebab terluka kepala, kadang terkunci kawan tu kali tu. Tak terbaik nasib baik lah. Itu jangan sampai yang nak dapat itu hanya segenggam, tapi yang rugi itu adalah satu karung. Bagi maksud nak dapat pahala yang sedikit, kita buat dosa yang banyak. Sebab tu maka saya kata duduk iftirash itu pada waktu macam ni okey. Sebab tu rapat sangat dan sebagainya, tak ambil. Sebab bukan semua ulama mengatakan duduk tawarruk itu sunat. Sebab tadi saya sebut Hanafi, Maliki, dia katakan bahawa tawarruk tak, dia sama. Semua duduk iftirash. Cuba tengok kalau contohnya lebih ke Mekah kan, tengok mereka boleh, kalau duduk
tahiyat akhir dengan duduk tawarruk itu orang Malaysia. Kalau yang bukan Malaysia ni, Arab ke semua, dia duduk macam iftirah, duduk atas kaki. Tu kita lah pandai-pandai, tapi hukum kita ada. Tu tawarruk. Okey. Lepas tu sunat yang ke-8 pula. Okey, ini agak detail. Sunat yang ke-8, sunat hai'ah, menggenggamkan anak jari tangan kanan tatkala menghantar pada lutut tu, lawat tata tu. Menggenggamkan anak jari tangan kanan tatkala meletak pada lutut kanan. Genggam jari kanan, genggam 3 jari ya. Dia bukan genggam ke semua. Tengok dulu, 3 anak jari tangan kanan tatkala menghantar lutut kaki dan dihantarkan jari kiri di atas paha kirinya berbetulan anak jarinya dengan kepala lututnya. Yang tangan kiri ini diletak atas paha kiri, ujung jari ini dia sama dengan lutut. So yang kebanyakan orang buat yang macam kata ni lutut katakan, dia letak jari dia tu kadang dia pegang gitu, dia lebih kan letak tengah ni. Yang kita letak ni jari tangan kiri itu letak atas lutut kiri itu, ujung jari ini dia sama kepala lutut. Jadi sama. Hukum ni dia letakkan satu prinsip di mana ada sunnah, memang dia ambil gitu. Letak tu ada makna dia. Letakkan tangan atas lutut, atas paha, jangan lebih, jangan pegang di ujung. Pasal sebab kesemua sembahyang, semua dalam kaedah sembahyang yang kita bayar sahabat selama ini, dia semuanya menghadap ke Baitullah, menghadap ke Masjid Haram. Bukan saja muka kita menghadap Masjid Haram, tinggal sampai kepada letak tangan tu pun tangan menghadap. Kalau lutut gitu tak pegang gitu, so tangan kita menghadap ke mana? Tak, dia mesti menghadap. Sebab tu boleh kita kaki pun menghadap, muka menghadap, sampai anggota kesemua menghadap. Sekarang yang boleh. Sebab dia guna letak lutut. Okey. Dan kaifiatnya menggenggamkan tangan kanan itu 3 jari. Kaifiat ni cara yang disebut dalam kitab apa nama ini, kata genggamkan tangan kanan itu 3 jari, berbetulan anak jarinya dengan kepala lututnya kepada kedua tasyahud, dan hendak menggenggamkan tangan kanan itu 3 jari, lepaskan telunjuk dan taruh ibu tangannya di sisi telunjuk. So 3 jari ini telunjuk, taruhkan ibu tangan ini di sisi tu, di sisi telunjuk, di tepi tu. So, bukan begitu. Yang banyak ubat begitu. So, telunjuk terus ibu jari ni letak di bawah ni. Soalnya 3 jari kita genggam, 2 jari tunjuk ke arah kiblat. Bukan sahaja jari telunjuk, tapi ibu jari ni diletakkan, ditaruh ibu tangannya di sisi telunjuk. Dan sunat mengangkatkan telunjuk tatkala mengata asyhadu alla ilaha illallah. Tengok, dan makruh menggerak-gerak akan dia. Ini dia pada awal sampai akhir apa benar dia buat. Tak apa, kita respect itu, ada hikmah. Tapi kita jelas sebab kita bukan buat kerana kita ada ulama yang mengarang demikian, buku yang otoriti. Tak apa, tapi kita sebab saya pegang kepada Nabi menyebut dalam konteks lain ketika Nabi melihat seorang Arab sembahyang, sahabat
yang semayang tu, yang tangannya bergerak, kepalanya bergerak, pembetulkan kain dan sebagainya, itu Nabi sebut itu, lau khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawarihu. Kalau hati orang tu dia khusyuk betul semayang, semua panca inderanya akan diam. So, bila ada panca indera, tangan panca indera menyebuk, sama ada sibuk atau menyebuk, ada dua. Bila sibuk begitu, maknanya tidak khusyuk jawarih dia. Sebab tu kita pegang, tak angkat sekali sahaja dengan ini, kekalkan begitu dengan tidak payah menggerakkan dia. Orang Arab dia gerak, lantak gerak tu lah dia punya pasal. Saya tekankan bahawa naik tangan dia bila asyhadu an la ilaha illallah, itu dia kekalkan dia. Mata kita pandang ke mana, jangan duk pandang ke jari tu. Pandangan mata terus, yang Nabi kata kullukum yanzur ila mawda'i sujud fa innahu aqrabu ila al-khusyu'. Semua yang sembahyang dia melihat pada tempat yang dia nak sujud. Itulah suatu perbuatan yang menghampirkan kita dengan khusyuk. Tangan tak boleh pandang. Itu okey. So, faham ya? So, kita angkat tangan letak di tepi itu. Ini sunat. Kata Allah, ayat tak nak buat. Itu cerita lain. Dia sunat sahaja. Itu cara dia. Okey, yang ke-9 daripada sunat hay'ah juga mengekalkan tilik kepada tempat sujud. Itu kata tak boleh berubah. Bila kita mula semayang, kita tilik makna tilik lah. Tengoklah, melihat tempat sujud. Sunat mengekalkan tilik, melihat tempat sujud. Bukan sahaja mengekalkan melihat tempat sujud, yang mustahak sekali mengekalkan khusyuk. Dan khusyuk ini pun dia masuk dalam sunat hay'ah. Sebab Allah tahu ni, sebab kalau khusyuk dia masuk dalam rukun, berapa orang berusaha semayang. Malah kalau khusyuk dia masuk dalam sunat abad pun tak berhenti sujud sahwi, lupa manjang, dia khusyuk. Allah tahu tu, Allah tahu. Dan Allah tahu juga ya, dia ini bukan untuk orang zaman Nabi. Zaman Nabi itu dia barakatullah, barakat wahyu tu, barakat Nabi, barakah tempat, barakah Nabi, barakah Jibril turun tak berhenti, malaikat turun tak berhenti tu. Iman ilmu tak banyak, tapi iman kokoh. Semayang macam kita juga, tapi cepat khusyuk, cepat lekat. Lama-lama mereka semayang. Quran baca sikit, ingat lama, ingat panjang, hafal hadis, semua orang hafal hadis. Sampai kita yakinlah tidak ada hadis yang tertinggal. Tidak ada hadis Nabi yang tertinggal, semua dah ada. Ada orang yang menghafalkan yang okey. Itu saya katakan, mengekalkan khusyuk ni pada mereka perkara biasa, tidak ada masalah. Mungkin orang zaman kita, tapi belum tahu lagi zaman ke depan aku lagi sibuk. Semakin sibuk cari kehidupan, cari makan, semakin masa semayang tak ada, semakin cepat semayang, semakin khusyuk tak ada. Itu saya kata, seolah-olah Allah tahu ini, maka dia masuk dalam syariat yang dipanggilkan sunat hay'ah, itu termasuk dalamnya khusyuk. Maknanya semayang tak khusyuk, semayang sah jika cukup rukun. Tak khusyuk, dia kurang pahala, kurang markah saja. Tidak ni dipanjang dia cakap pasal khusyuk ni. Ini saya kata benda yang baik. Mengekalkan khusyuk iaitu menghadirkan hatinya dan tetap segala anggotanya. Tadi maknanya hadir hati dia berada dalam sembahyang. Anggota tetap, anggota tidak bergerak. Tangan, kepala, walaupun jari pun tetap, dia tak bergerak, bangkit sekali saja. Dan tadabbur, yakni mengirakan qiraatnya. So dia baca tu dia kena kira bacaan tu ada makna.
Dia ambil cara yang dia baca tu betul, pada tempat yang betul, tempat yang ini. Masa rukuk subhanallahil azim, masa sujud subhanallahil a'la, dia kan tahu. Dan apa beza antara subhanallahil azim semasa dia rukuk, subhanallahil a'la dia sujud. Sekurang kita faham mengatakan bahawa tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala itu kitalah yang paling sedikit bertasbih. Sedangkan tasbih yang paling hebat, tusabbihu lahus samawati sab wal ard wa man fihin. Langit yang 7 petala langit itu senantiasa langit bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ard, bumi kita ni, bumi, earth, adakah terang lampu sama dengan terang matahari? Tapi Allah menerangi alam yang begini besar, mudah ya, dan lama tahan. Itu sebahagian daripada satu daripada kejadian yang bilion-bilion. Matahari lebih besar daripada matahari kita, ada banyak mana lagi, berapa kali, ratus kali ganda daripada matahari itu ada tu, banyak mana buat lagi. So tergantung cerita-cerita bau ni macam mana. Bukan bila bumi kita beredar ni memang dia sistem, tapi bila berhenti macam Mars berhenti bawah ni tu, sebesar-besar Mars, bintang planet Mars boleh berhenti dengan tak bergerak, tak jatuh. Nak kata gravity, tapi soalan saya, Mars baru ni memang dia mendekati bumi daripada 4 million, lebih kurang 4 million kilometer jauh jarak daripada bumi kita ini. Dia hampir separuh, tinggal 2 juta kilometer saja. Dekat. Kalau dia dekat, mengapa tak terus tertarik saja, berlanggar dengan bumi? Dia dekat, dia berhenti, dia balik semula. Kita boleh pusing balik. Dia pusing terbalik dulu, dia panggil retrograde motion. Lepas tu dia pusing balik pula kepada tabi'i dia balik. So benar-benar fenomena yang macam ini kalau nak tafsirkan selain daripada kuasa Allah yang maha agung, maha besar, susah nak terima. Itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Itu yang datang bila melihat itu sebahagian fenomena alam. Jadi katakan kebesaran Allah, Tuhan yang ia sembah, yang kita sembah, dan dinyatakan khusyuk dan tawaduk bagi Allah. Kita tunduk, khusyuk, tunduk. Bila kita belajar begini, maknanya kalau dalam sembahyang kita taat seluruhnya, mengapa di luar sembahyang kita tidak taat seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hukum hakam dia, dalam peraturan dia, dalam undang-undang dia dan sebagainya? Soalnya dalam sembahyang kita patuh, di luar sembahyang kita lawan. Lawan tak mesti lawan, bukan demonstrasi itu. Tidak mematuhi perintah sudah melawan, not obey the order. Walaupun tak melawan, tapi dia not obey the order, melawan tu. Itu saya kata, inilah yang di antara benda yang diajar dalam sembahyang. Bila kita katakan memenuhkan hati baginya dengan ta'zim bagi Allah Subhanahu wa taala, itu dan tawaduk bagi Allah, katakan rukuknya. Masa kita rukuk, kita tunduk. Tunduk itu kita tunduk kepada kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Rukuk, sujudnya memenuhkan hati baginya dengan ta'zim bagi Allah dan menyucikan Allah. Tak kala takbirnya. So setiap pergerakan itu ada mesej, ada mesej yang dibawa. Tadi katakan bila kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala,
Sama tunduk, nama dia tunduk dalam rukuk, sujud, tawaduk, sujud, memenuhkan hatinya dengan takzim kepada Allah, menyucikan Allah. Tak kala takbirnya, bila Allahu Akbar, tidak ada dalam diri kita sebarang lintasan ataupun sebarang ingatan ataupun sebarang kepahaman ada kekurangan bagi Allah. Macam poin besarnya, Islam ataupun hukum Islam tidak sesuai dalam masyarakat majmuk. Itu isu besar. Maknanya Allah tidak tahukah mengatakan ada nanti satu zaman ada sebuah negeri nama dia Malaysia, dan Malaysia itu ada masyarakat majmuk. Allah tahukah tidak mengatakan akan ada nama dia Malaysia, ada masyarakat majmuk? Kalau kita katakan syariat Islam tidak sesuai masyarakat majmuk, macam Allah tidak tahu mengatakan ada masyarakat majmuk. Ya, dia dah tahu dah. Dan syariat dia diberitahu dah tu, salihun likulli zamani wa makan. Syariat Allah sesuai setiap zaman, setiap tempat. Tempat mana, kutub utara, selatan, jadi sesuai. Majmuk tak sesuai. So kalau kita menafikan demikian yang kepahaman, tak boleh, you tak faham, kita majmuk, maknanya dia tak faham. Allah Ta'ala seolah tak tahu mengatakan ada majmuk. Ini yang saya timbul. Tak pula modal. Sebab itu tidak menyampaikan kita kepada nak menyucikan Allah dalam takbir. Bila Allah Akbar, dia sempurna, sesempurna-sempurnanya. Tak ada sebarang kekurangan pada diri dia. Itu saja. Atau dibuat makhluk, macam dibuat langit, bumi, bulan, bintang. Itu dia katakan, hal tara fi khalqir rahmani min tafawud. Kamu tengok ada semua aku buat ni, apa kurang padanya? Nak komen apa tu matahari? Tak mana tak kenal matahari dia buat. Try langit tak kenal tak mana. Atau bumi kita, klimat kita dan sebagainya, dia buat ke semua tu sempurna. Tu dia katakan, lihatlah kepada kejadian aku, qul inzuru madza fis samawat. Cuma tengok apa yang kami buat di langit. Kamu tengok, hal tara min futur, apa ada kepencangan yang kami buat. Dia buat yang paling, dia buat manusia, dia buat Muhammad SAW. Itu manusia Muhammad. Di mana kekurangan Muhammad? Dalam semua konteks sempurna. Sesempurna manusia Nabi-Nabi tu, macam Nabi Muhammad. Itu baru yang dia buat. Dia sendiri tetaplah dia maha agung, maha sempurna tu. Cucikan takbir dan tasbihnya. Dalam takbir ke dalam tasbih Allah SWT kata kita menghadirkan diri kita ini makhluk Allah yang amat kerdil. Kita tunduk di hadapan Allah yang maha agung, maha sempurna, maha besar, dan menjauhkan berfikir akan yang lain. Tapi waktu tu nak fikirnya macam tak, training, jangan fikir yang lain, jangan fikir yang lain kepada Allah Ta'ala daripada yang ada ia padanya, daripada memikirkan dunia. Kalau boleh waktu semayang itu jangan ada terlintas termasuk nak fikir hal dunia. Fikirlah akhirat, hal Allah yang besar, dan akan keinginannya, hawa nafsu. Jangan ada lintasan nafsu menguasai kita hatta dalam semayang. Dan berkhabar-khabar hati betapa adalah cintanya itu dalam sembahyangnya, disimpankan atas mendirikan haknya. Sembahyang juga merupakan satu manifestasi daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita simpan cinta itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hak dia, hak Allah Ta'ala.
dan menunaikan dia seperti barang yang disuruh Allah, kerana bahawasanya sembahyang itu serta tambatan hatinya, orang yang tiada khusyuk hatinya, dan khusyuk hatinya serta Allah tiada memberi manfaat dan tiada faedah, tetapi mudaratnya dan seksanya terlebih hampir kepadanya. Ini kalau kita sembahyang, jelas sebab lama kita sembahyang, masih jauh dengan khusyuk, masih dimasuk, masih ada tarikan pemikiran, perasaan kepada dunia dan sebagainya, itu dia katakan bahawa tak khusyuk. Itu dia katakan bahawa dia mengundang kemudaratan ataupun seksa Allah Ta'ala lebih banyak daripada manfaat. Tujuannya ialah nak kena cuba, nak kena train, nak kena ajak, nak kena faham makna dan sebagainya. Semakin kita mendirikan sembahyang, hati semakin khusyuk. Khusyuk maknanya tunduk kepada Allah, dan boleh katakan dalam sepanjang sembahyang itu hati berada dalam sembahyang dengan depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal kita sebut daripada mula sembahyang tu, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-sama, aku hadapkan mukaku kepada yang mencipta langit dan bumi. Kita hadap diri dengan muka dengan dia. Kita bagi salam dekat dia tu, at-tahiyyatul mubarakatus salawat thayyibatu lillah. Kita nak bagi salam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kita, itulah dapat sebagai satu petanda tarikan sentiasalah kita berada dalam keadaan sembahyang. Jangan sampai lupa. Dan kata Hasan Basri tu bawah yang keempat, dan kata Hasan Basri Allah Ta'ala, tiap-tiap sembahyang yang tiada hadir hati padanya, maka itu kepada seksa itu lebih hampir. Maknanya sembahyang yang dia tidak khusyuk, kata Hasan Basri, dia lebih hampir kepada nak mendapat seksa Allah. Pasalnya begini, kalau sembahyang kita buat sememangnya kita tahu kita buat kerana Allah Ta'ala, mulut kata begitulah, tapi kalau hati masih berat, masih ingat yang lain, bukan ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut hati ni dia lama kelamaan. Banyak juga orang yang sembahyang tak akan dia give up, dia berhenti untuk sembahyang. Pasal dia tidak merasakan suatu kebaikan yang dia dapat dalam sembahyang itu. Kalau hati dia khusyuk, bertambah khusyuknya, maka bertambah tambatan hati itu. Bila hati tambah kepada sembahyang, itulah yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata dan lagi disebut dalam hadis, tiada bagi hamba daripada sembahyangnya melainkan barang yang dikira-kirakan, yakni barang yang dihadir hati. Dalam sembahyang itu yang Allah ambil kira ialah yang hatinya berada dalam sembahyang. Kalau sembahyang 10 minit, kalau 5 minit dalam sembahyang hatinya ingat Allah Ta'ala, yang itulah yang ambil kira. Kalau setengah jam dalam sembahyang tapi yang ingat tak ada seminit saja, maka itu seminit saya yang kira. Itu dia kata Hasan Basri. Barang yang dikira-kira, yakni barang yang dihadir hati Tuhannya daripada sembahyang. Dan bahasanya orang yang sembahyang, misalnya sembahyang ia, maka tiada disurat baginya. Disurat itu maknanya dibagi pahala lah. Disurat bagi sembahyang sudusnya. Maknanya ada orang yang sembahyang diberi pahala hanya 1/6 sahaja. Sudus 1/6. Maknanya kalau 6 minit dia sembahyang, dia dapat pahala 1 minit sahaja. Dan tiada unsur. Dan ada pula orang yang dapat sembahyangnya, dia tak dapat pun 1/10. Tiada unsur, tiada 1/10. Ada orang yang dapat sembahyang 1/10 saja. Maknanya kalau 10 minit dia bersembahyang, seminit sahaja yang dia ingat, yang dia khusyuk, dia ingat Allah Ta'ala, maka 1/10
minit tu sahaja yang dikira, tiada usyuk. Yang bahasanya yang disurat baginya diperinya kadar yang ada padanya hadir hati serta Allah. Sebanyak mana yang hati kita hadir ingat kepada Allah, sebanyak itulah maka disurat diberi pahala. Dan kadar khusyuknya, khusyuk ketundukan hati dia, kebesaran Allah Ta'ala hadir padanya, sebanyak mana dia kadar khusyuk, sekali itulah diberi bagi Allah pada sembahyangnya. Dan mungkin itu terkadang sedikit hadirnya, memang kadang-kadang kita sembahyang tu sikit saat yang kita ingat, dan terkadang banyak, ya masa lain banyak pula, dengan kadar lalaian, lalai lagi banyak, dan jaga dalam sembahyang juga orang yang hadir lagi khusyuk, orang yang khusyuk perhatian sembahyangnya, disurat baginya sekalian pahalanya. Fahamlah sejauh mana yang hati kita hadir, khusyuk, tunduk dalam sembahyang, maka sebanyak itulah yang diberi pahala. Bukan diberi pahala kepada masa panjang dalam sembahyang. Itu dia katakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat pada ketika itu pakaian rupa kamu macam mana, pakaian kamu macam, maksud perhiasan kamu macam mana, badan kamu macam mana, tapi Allah melihat kepada hati manusia, khasnya ketika dia sembahyang. Dan yang lalai pada sekalian sembahyang, tiada disurat baginya suatu. So yang lalai dalam sembahyang, dia sembahyang lalai, tak ingat, tak khusyuk langsung, maka tiada disurat baginya suatu, apa pun tak dapat. Inilah yang Nabi sebut, yang kita dengar selalu, rubba qa'imin lam yanal min qiyamihi illa ta'ab. Ada orang yang bersembahyang, dia tidak dapat apa-apa pun daripada sembahyangnya melainkan penat tunduk bangun. Inilah. Maka ijtihad olehmu, hei orang yang berkehendak akan lazat munajat. Maknanya ijtihad itu, maka kamu sungguh-sungguhlah berfikir nasib yang kita timpa, nasib yang kita tanggung. Kalau yang akhir tadi itu, yang lalai sembahyang tiada disurat baginya suatu, kita buat tapi pahala tidak ada. Tu maka ijtihad olehmu, maka sungguh kau fikir, ijtihad sungguh-sungguh, orang yang berkehendak pelazat munajat akan Tuhannya, kalau nak dapat anugerah Allah yang banyak kepadanya, maka cubalah memperdekatkan hati dengan khusyuk tawaduk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dikasihani Allah akan kamu, maka hendaklah kita ijtihad seboleh-bolehnya pada khusyuk dan pada hadir hati. Tu kita kena ijtihad, kena sungguh-sungguh lah, kena sungguh-sungguh seboleh-bolehnya untuk menundukkan khusyuk, hadir hati, ikhlaskan dia bagi Allah. Sembahyang hanya dibuat kerana Allah. Hendaklah tadabbur akan barang yang kita bicara daripada kalam Tuhan. Tadabbur maknanya kita beramati, merenungkan. Hendaklah merenungkan barang yang kita bicara tadi itu daripada kalam Tuhan kita dalam sembahyang. Dan jangan bersegera apabila membaca segala bacaan. Itu satu daripada tip yang dibagi untuk mendekatkan kepada khusyuk. Jangan baca laju dalam sembahyang. Saya tengok ada setengah orang, walaupun dia sembahyang belakang imam, tapi dia mempercepatkan bacaan Fatihah yang dia memang biasa cepat. Kalau kita baca sembahyang seorang nak cepat, ada masa kita boleh baca cepat.
Tapi kalau belakang imam, memang kita kena baca sempurna Fatihah. Kalau kita baca cepat, kita habis awal, lepas habis Fatihah tu nak baca apa pula? Memang tidak sunat makmum baca ayat. Dengan sendirinya memberi ruang yang banyak kepada ketika itu, dah tak baca apa, lepas Fatihah baca dah, imam pula baca surah Baqarah panjang pula. So maka banyaklah ruang yang kita dimasukkan fikiran macam-macam. Sebab tu satu tip yang dia bagi di sini katakan bahawa untuk mendekatkan kepada khusyuk, dia kata jangan bersegera, jangan cepatlah. Jangan cepat apabila baca segala bacaan. Fatihah ke, Subhanallah bihamdi ke, jangan baca cepat. Tapi jangan lambat sangat pula. Sebab imam tunduk dah, dia duduk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, tengoklah. Tapi mak Nasir nak ulang. Dah baca yang sederhana, dia boleh mendatangkan khusyuk. Maka bahasanya tiada dapat tadabbur serta bersegera dengan baca cepat tu, dia tak dapat faham dalam makna kehendak bacaan tu. Kena segera. Dan apabila rukuk dan sujud, hendaklah tetapkan tata maknina. Kalau dia sujud cepat, bangun cepat ke semua, memang dia mengurangkan mengurangkan khusyuk. Maknanya nak dekatkan kepada khusyuk tadi ni, baca jangan cepat, rukuk jangan segera rukuk, segera bangun. Kan kita nampak kan setengah orang dalam masjid kan, tapi kalau dalam masjid haram kan, kalau nyebut India, dia sembahyang banyak rakaat tapi laju. Rukuk tak nak kena pun, bangun dah. Sujud tak nak kena pun, bangun dah. Lepas tu Allah Akbar, dia macam tu. Tengok sini balik. Baik buat 2 rakaat sahaja, tapi sempurna. Jadi 20 yang tak apa jadi. Itu yang dikatakan tetap. Dan jangan engkau pakukkan seperti pakuk ayam. Itu dia. Pakuk ayam dia. Pagut kan, pikuk hantamlah. Jangan engkau patukkan seperti patuk ayam. Fahamlah. Ayam, mana pula ayam tu sekali lama tu ayam sakit. Sesama burung tu, ayam mana pun patut cepat, pum. Ni dia cuba nak tasbih, nak analogikan. Jangan kamu sembahyang tu macam pagut, macam patuk ayam, maka tiada sah sembahyang. Buat demikian sembahyang tak sah. Tak ada, saya tidak ada dalam mazhab, sebab Nabi sebut dah dalam konteks sembahyang, dalam hadis yang panjang tu Nabi kata summarka hatta tatma'innu raki'an. Kamu rukuk sampai kamu benar-benar tulang-tulang kita yang bergerak tadi itu telah balik ke tempat dia. Nama tamanina, maknanya mesti tumak-ninah, dan Nabi sembahyang dengan tumak-ninah. Yang tidak, kamu bangun sampai kepada tulang-tulang kamu tadi yang bergerak macam gerak tu, dia tegak balik, masuk tempat dia balik. Kamu sujud sampai kepada sama juga. Maknanya semua berlaku dalam kesemua hadis. Tamak-ninah itu suatu kemestian. Sebila orang sembahyang yang patuk ayam tadi itu, memang dalam semua mazhab tidak sah. Mengapa orang masih buat demikian, padahal dia kaki semayang sebab dia suka semayang sunat berpuluh-puluh rakaat dia buat, tapi semua sama. Itu saya kata, kita tengok kan. Maka tiada sah semayang, kerana tamak-ninah itu rukun semayang. Ni rukun dalam rukun ni. Dia panggil rukun dalam rukun. Apa dia rukun? Misalnya macam kita dalam rukun yang 13 tidak masuk tamak-ninah. Kita baca kita baca daripada mula rukun sembahyang 13, daripada niat, daripada diri betul, seperti ihram sampai salam 13, tidak masuk tamak-ninah. Ni main mana? Ini dipanggil rukun dalam rukun. Nak sah rukuk tu pula
satu di antaranya hendaklah tamak-ninah. Sama juga sujud. Sujud, Nabi kata sujud rukun. Tapi rukun yang 7 anggota sujud kena semua, itu rukun dalam rukun. Tidak sah sujud melainkan 7 anggota kita lekat ataupun terpacak sampai ke tempat semayang. Kalau terangkat kaki belakang, tak sah. Itu rukun dalam rukun. Sujud, dalam sujud wajib tamak-ninah. Itu dia katakan. Kerana tamak-ninah itu rukun semayang. Rukun. Tidak sah semayang sama ada fardu atau sunat dengan ketiadaannya. Jelas. Tidak sah rukuk, tidak sah sujud tanpa tamak-ninah. Bila tak sah rukuk, tak tamak-ninah, tak sah sujud, tidak tamak-ninah, dia rukun. Tak sah satu rukun, ke semua semayang tidak sah. Kerana orang yang tiada sempurnakan rukuknya, sujudnya dan khusyuk dalam sembahyang itu ialah yang dinamakan orang yang mencuri. Orang yang sembahyang yang tidak cukup tamak-ninah. Nabi mengistilahkan orang itu orang yang sejahat-jahat pencuri. Hadis panjang. Oh sahabat, siapakah dia yang paling jahat mencuri? Curi jahat dah. Dia ada pencuri yang paling jahat. Orang yang mencuri dalam sembahyang dia. Seolah-olahnya nak Abah kata curi di luar sembahyang, curi kasut tu, curi buah jambu, curi buah rayan tu, tidak seteruk curi dalam sembahyang. Pasal curi itu tu ada hukum dia. Dia bertaubat, dia minta maaf, habis. Orang curi sembahyang ni tak sah sembahyang. Dia tak sah sembahyang, ke semua amal-amal yang lain dia tolak. Maksud dia sebut yang mencuri dan sembahyang itu sejahat-jahat pencuri, dan dia menyebabkan tidak sah sembahyang. Okey, seperti barang yang disebut dalam hadis, dan datang pada hadis, ada hadis lain, hadis bahwasanya orang yang memeliharakan atas sembahyangnya dan menyempurna ia akan rukunnya, keluarlah sembahyangnya putih bercahaya-cahaya. Jadi Abah kata orang yang sempurna sembahyang dengan rukun-rukun dijaga dengan baik, dia nur keluar daripada dia. Bila ni orang yang halus pandangan mata ni, orang kenal kaki semayang dan tak semayang, ada nur. Tapi yang besarnya di hari kiamat itu Al-Quran sebutkan nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim. Orang-orang ini pada hari kiamat, waktu yang tidak ada matahari, yang gelap gelita tu, orang yang beriman yang semayang ini nuruhum, nur mereka, yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim, cahaya mereka terpancar keluar di tangan mereka, kiri mereka, depan mereka. Orang-orang yang nur mereka telah hilang, semayang tak buat dan sebagainya, dia minta kepada orang yang dikatakan, tolonglah berhenti sekejap, berilah cahaya kepada kami nak tumpang sama. Dia pun jawab, tengok di belakang kamu tu cahaya lagi hebat. Balik belakang saya, mereka ni pun hilang. Maka tinggallah mereka dalam keadaan kegelapan. Semua ni kita wajib yakin ada saat yang kita akan jumpa dengan gelap. Dua. Satu, zulumatil qabr, gelap dalam kubur. Gelap, segelap-gelap dalam kubur. Yang akan menerangi kubur pada ketika itu, satunya Quran. Yang baca Quran, yang bersembahyang, ibadat-ibadat dunia yang merupakan taat
Itu yang akan kuat cahaya kepada mereka. Itu satu. Yang kedua, selepas berlaku kiamat nanti, kubur masih lagi dalam dunia. Bila alam kesemua hancur, dibangun ke alam mahsyar, alam itu gelap. Itu yang banyak Quran kata cerita pasal cahaya itu. Gelap. Dia akan menerangi. Bila gelap dalam keadaan manusia bertimbun-timbun, manusia masing-masing nak lepaskan diri, yang menjerit, yang apa semua cuma cerita, hanya nur ibadah lah yang akan memberi cahaya kepada orang tu. Sebelum sampai waktu itulah saya kata disebut sini, orang yang menyempurna akan rukun sembahyang, keluarlah sembahyangnya putih bercahaya-cahaya, dan berkata ia telah memelihara akan dikau Allah. Dia jaga Allah Ta'ala. Seperti barang yang kamu peliharakan kami. Dan orang yang tiada menyempurnakan sembahyang, keluar oleh sembahyang itu hitam lagi legam. Dan berkata ia telah mensia-siakan akan dikau. Dia nak habar kata, dia nak habar kata, sembahyang yang kita sembahyang itu, dia store dalam badan kita. Dan sembahyang itu sebagai makhluk, dia akan keluar daripada badan kita ini yang sempurna, dia keluar bercahaya, tumpang cahaya itu. Yang sembahyang juga, tapi tidak sempurna sembahyang dia. Sembahyang dah ada ke dia, tapi sembahyang itu keluar gelap. Tuh. Orang yang tiada menyempurnakan sembahyang, keluar oleh sembahyang itu hitam lagi legam. Hitam tu teruk dah, yang legam ni kelam, bukan kelam, hitam lagi kelam. Dan berkata ia tu sembahyang kata dekat dia, telah mensia-sia akan dikau. Allah mensia-siakan kamu, mensia-siakan sembahyang, seperti barang yang mensia-siakan akan kami. Kami itu balik kepada sembahyang. Maknanya Allah sekarang telah mensia-siakan kamu, tak peduli kepada kamu, kerana kamu telah mensia-siakan kami sembahyang. Semua ibadat. Tengok contoh mana, harta zakat yang kita tidak keluar, kita kumpul, kita tidak keluar, kita simpan, tak keluar lah. So harta-harta yang tidak keluar zakat itu pada hari kiamat, dia jadi makhluk yang nama dia setrika. Kalau banyaklah zakat yang tak keluar, maka besarlah setrika tu. Setrika gosok ni, iron ni. Cuba bayang tengok kalau orang, kalau dia zakat yang sepatut dia bayar setahun, katakanlah tak banyak 10,000, sama 20 tahun tak bayar. So 10,000 20 tahun sebanyak 200,000. 200,000 itu dia nak jadi setrika yang boleh beli dunia besar mana. 200,000 setrika. Dan setrika itu dia dah katakan bahawasanya tatukwa biha jibahukum. Tukwa tu mana setrika lah, maknanya makwa tu maknanya air. Barang itu menjadi setrika panas. Tukwa biha jibahuhum, disetrika di muka atau kaki. Wa junubuhum pusing kiri kanan pula. Wa zuhuruhum belakang. Dah setrika tu berat, panas pula kena setrika. Batu. Hada ma kanastum li anfusikum fadhuqul adab. Ini setrika ni ialah harta yang kamu kumpul dunia dulu, kamu tak keluar zakat, dia jadi sekarang ni setrika. Semua makhluk-makhluk dia jadi makhluk. Makhluk jadi makhluk, sembahyang jadi makhluk, hatta kepada zakat menjadi makhluk. Okey. Digulungkan dia seperti menggulung seorang akan kainnya yang buruk, maka dipukul dengan dia akan mukanya. So sembahyang tadi itu yang hitam legam itu dia ibaratkan keluar pada dia macam kain buruk, dikumpul kain buruk, dipukulkan ke atasnya,
Dahlah gelap, dipukul dengan seksa lah. Dan lagi sebut pada hadis, sesungguhnya sembahyang itu menetapkan segala anggota dan kelakuannya. Sembahyang menetapkan segala anggota dan kelakuannya, dan mengkhusyukkan dia, mengkhudukkannya. Tetapi kalau melihat Nabi SAW akan seorang lelaki, ini cerita hadis, Nabi telah melihat seorang lelaki bermain-main dengan janggutnya dalam sembahyang. Biasa. Maka Nabi bersabda, jikalau khusyuk hati laki-laki ini, akan nescaya khusyuk segala anggotanya. Saya sebut tadi. Nabi tengok orang kedai dia pegang janggut dah. Pegang janggut tu Nabi dah kata dah, dia kalau dia khusyuk, dia tak akan buat gitu. Itu saya katakan anggota kesemua kena diam. Maka menyatakan Nabi bahawasanya khusyuk anggota itu daripada khusyuk hati. Kalau hati khusyuk, anggota khusyuk, anggota diam. Diamlah, senang faham. Kalau hati tidak diam, anggota tidak diam. Seorang yang menggerak-gerakkan anggota lahirnya itu menunjukkan hati dia sedang bergerak-gerak atau tidak tetap. Dan tiada sempurna sembahyang dengan ketiadaannya. Tak ada khusyuk, tak sempurna. Adalah salaf soleh. As-salafus soleh. Siapa soleh? Kita ada istilah yang kita pernah dengar. Satu dipanggil istilah salaf, yang kedua istilah khalaf. So, as-salafus soleh ini dirujukkan kepada orang zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. So tiga zaman. Ketiga zaman ini dipanggil as-salafus soleh. Kenapa tiga ini? Kerana Nabi kata khairul qurun qarni, sebaik-baik angkatan aku. Summal ladina lahum, lepas itu angkatan lepas mereka. Summal ladina lahum, lepas itu angkatan lepas mereka. So 3 qurun sahaja khairul qurun, sebaik-baik angkatan. Maka 3 ini orang istilahkan dalam fiqh, dia panggil as-salafus salih. Maknanya kalau kita dapat tahu tak ada hujah yang betul, amalan dibuat oleh golongan ini, dia lebih dekat dengan benarnya. Mereka sebut as-salafus salih. Ini sebut, dia kata adalah as-salafus salih sehingga khusyuk pada sembahyangnya, dan menyangka dan menghinggakan dia, sehingga adalah setengah mereka itu pada tengah sembahyang datang burung hinggap ia atasnya, menyangka akan pagar. Jadi Habar kata as-salafus salih, orang dulu sahabat tabi'in tebak ada orang yang sembahyang burung boleh hinggap, sebab burung rasa pagar, punya tak bergerak. Tu burung tak sekolah tu. Itu betul. Dia sehingga dia enggapkan pagar sesuatu jamat. Jamat maknanya benda yang tidak bergerak lah, macam pagar tu lah. Kerana tetapnya dan panjang berdirinya, qiyamnya, dan sujud lama. Berlaku banyak dalam cerita sahabat salih itu, mereka sembahyang. Memang ahli sembahyang pun pernah burung enggap. Burung enggap atas kepala dia, Ali bin Abi Thalib. Burung enggap ni ada makna lah, mestilah sesuatu yang cukup kehebatan dia berdiri menghadap Allah Ta'ala sampai kepada burung boleh hinggap tu, betul-betul. Dan ada setengah daripada mereka itu berkata, ia bagi ahlinya, bagi keluarga dan anaknya, apabila masuk aku kepada sembahyang, maka perbuat olehmu bayang betapa kehendak kamu. Hampa nak lantak, tinggal lanjang, nak bising, buatlah, boleh pakai sembahyang. Dan ada orang yang dia boleh pesan dekat anak dia, ni perbuat nakai ni, jangan bising, sebelum aku sembahyang. Bila aku sembahyang, lantaklah, aku tak kisah. Itu dia tak tahu.
Perbuat olehmu barang yang betapa kehendak kamu, yakni daripada mengangkat akan suara dan hingar bangar. Bagus bahasa. Boleh, dia tak bahasa ilmu khusus tu. Maka aku bahawasanya tiada tahu ia dengan dia. Orang tu kata, bila aku semayang saja, kamu hingar bangar, bising suara, aku tak tahu. Aku tak dengar. Kita jam gantung bunyi tu pun dah bising berdengung dalam semayang dah. Dengar suara memang tu saya kata beza yang orang dulu telah mereka tempuhi. Tiada tahu ia akan dia, dan adalah setengah daripada sahabat orang sembahyang ia dalam kebun. Ini satu contoh. Sahabat kita rujuk balik kepada asal Saleh. Asal Saleh ialah zaman sahabat dan zaman lepasnya. Dia nak ceritakan bahawa ada sahabat sembahyang dalam kebun dia lah, pohon tamat. Baginya maka terbang burung. Ada burung dalam kebun dia tu, dia terbang satu pohon ke pohon, dan jadilah ia menilik kepadanya. Sembahyang dalam kebun, burung terbang. Tu tengok burung terbang, tak apa jadi. Maka melalaikan dia daripada sembahyangnya. Sembahyangnya pun tidak khusyuk. Dia tengok burung asmara pula, lagi kacau. Apa jadi? Tak kalau dia ketahui akan dirinya lalai, sukarlah ia atasnya, maka dijadikan kebunnya sekalian fi sabilillah. Senang dia kata, lepas sembahyang kacau sangat, kebun berikat Nabi, ambil lah sabilillah. Pasal apa? Kacau ke sembahyang sampai teratur. Yang kacau itu burung, bukannya kebun, tapi burung atas kebun dia ambil cewa sampai ke peringkat. Kalau sudah dia penyebab kepada lalai aku sembahyang, dia tak ada kebajikan pada dia. Apa dia kebajikan kepada aku? Sabilillah, dia bagi, kerana ia melalaikan dia daripada sembahyangnya. Mereka lagi kelakuan salafus salih juga, orang dulu, sebab mengetahui mereka itu akan kebesaran bersembahyang itu amat ketinggiannya tempatnya pada Allah, pada Rasulnya. Kita setengah ulama telah sampai kepada kami khabar bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala membahagi akan segala amal sembahyang atas 40 saf daripada malaikat. Pada tiap-tiap saf 70,000, 10 daripadanya berdiri tiada rukuk, 10 rukuk, dan tiada sujud pada 10 sujud, tiada diangkat kepalanya, dan 10. Ni nak cerita dalam sembahyang kita tu, tiap-tiap pergerakan dalam sembahyang itu ada malaikat yang menyaksikan. Pada i'tidal, pada rukuk, semuanya ada malaikat yang bersama-sama dengan dia. Sebab itu maka ikut khabarnya Allah Ta'ala membahagikan akan amal sembahyang 40 saf malaikat. Seorang sembahyang kita, di belakang kita ada 40 saf malaikat. Dia banyak, dia wallah junudus samawati wal ard. Allah ada ada tentera langit bumi ini. La ya'lamu illahu, tidak ada siapa yang tahu punya banyak dengan malaikat Tuhan saja. Banyak. Mereka suka melihat, berjumpa, berada. Saya baca hadis dulu sudah tu. Kata ada malaikat yang nama dia Sayyarah, dia berjalan tak berhenti. Apa kerja dia? Cari orang zikir, cari majlis zikir. Bila berjumpa mereka tumpang bersama. Lepas tu selesai orang zikir, orang berdoa, pergi laporkan, turun cari balik. Orang sembahyang satu di antara tu, maka ada 40 saf malaikat. Pada tiap-tiap saf 70,000. Satu saf ada 70 malaikat. 10 daripadanya berdiri, tiada rukuk.
10 rokok tiada sujud, 10 sujud tak angkat kepala, 10 duduk tiada berdiri, dan dihimpun akan sekelilingnya amal mereka itu bagi hambanya yang mukmin dalam 2 rakaat yang disemayangkan keduanya. Artinya ibadat yang disyariatkan kepada manusia ini, dia bukan sahaja kita yang menyertainya, malah malaikat kesemuanya menyertainya. Dan malaikat punya ibadat yang agak berlain sikit dengan manusia, tapi kesemua pergerakan kelakuan malaikat itu ada pada kelakuan kita. Tapi mereka yang takbir saja, yang sujud tak bangun-bangun, sujud saja, yang tasbih saja. Apa yang mereka buat itu ambil, dikumpulkan yang kita buat. Yang kita takbir, malaikat ada takbir. Yang kita rukuk, ada malaikat yang rukuk. Yang kita sujud, ada yang sujud. Kita dikumpulkan. Tapi mereka ini dibuat semuanya itu daripada mula jadi malaikat. Allah buat malaikat itu sujud, jadi malaikat terus sujud sampai hari kiamat. Yang tasbih terus tasbih sampai hari kiamat. Tak apalah, mereka dibuat khusus yang dikata, yang Quran kata wahum la yas'amun, mereka tu tidak jemu. Kita baru sejam setengah dah jemu ni, dah tak larat dah. Itu kita lah, tak apa. Tapi atas itulah saya katakan pada malam ini, semua yang kita lakukan ini sebagai satu daripada amalan-amalan